Saudara-saudari sekalian, Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana dapat berhimpun. Walaupun bukan dalam bangunan, tetapi melalui internet, kami boleh menggalakkan satu sama lain dan juga menerima firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks yang kami rujuk pada hari ini adalah daripada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga 9 dan 15 hingga 18. Dan tajuk khotbah saya pada hari ini adalah Bangkit dan Pergi. Bangkit dan Pergi. Kita nak rujuk kepada satu hasil suara selidik daripada Amerika Syarikat. Suara selidik ini adalah terhadap pastor-pastor di Amerika Syarikat. Dan di dalam suara selidik ini kita dapati bahawa 1,500 pastor meninggalkan pelayanan setiap bulan. Dan dalam bulan yang lepas, 50% telah mempertimbangkan untuk meninggalkan pelayanan. Maksudnya nak give up lah. 90% berpendapat bahawa mereka tidak cukup terlatih untuk memenuhi tuntutan pelayanan. Maka oleh sebab itu, 70% mengatakan bahawa mereka mempunyai imej diri yang lebih rendah sekarang daripada ketika mereka bermula melayani. Memang kalau kamu tanya setiap pelajar daripada seminari, semasa mereka menamatkan pengajian dari seminari, memang setiap satu mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri. Ya, mereka rasa saya sudah dapat banyak pengetahuan daripada seminari dan saya mau membawa perubahan ke dalam gereja. Tetapi setahun demi setahun, pastor akan menemui peristiwa yang mengecewakan ataupun menemui kegagalan dalam pelayanan. Dan daripada itu, mesti ada keraguan di mana mereka mungkin tanya, adakah saya sesuai untuk menjadi seorang pastor? Adakah keadaan di dalam gereja sebegini adalah kerana saya tidak cukup terlatih, saya tidak cukup berkeupayaan? Ya. Maka banyak pastor sebenarnya menemui ataupun mengalami pergelutan di mana mereka mempunyai imej diri yang sangat rendah. So, memang di dalam pelayanan ataupun di dalam kehidupan, pastor ataupun bukan pastor, kita semua akan menemui peristiwa ataupun orang yang membawa kekecewaan ke dalam kehidupan kita. Maka pada hari ini kita baca daripada teks firman Tuhan, ada seorang Nabi yang terkenal, yang berwibawa, tetapi dia pun sampai satu titik di dalam kehidupannya di mana dia memang mahu berputus asa. Dia mahu give up dengan pelayanan yang Tuhan memberikan kepadanya. Dan daripada teks ini ataupun kisah Nabi Elia, kita nak tengok bagaimana Tuhan sebagai gembala membawa Elia balik ke jalan yang betul. Okey? Kerana ini memang pentinglah untuk kita. Kerana kalau kita mempercayai bahawa Tuhan adalah seorang gembala dan kita adalah domba-domba Tuhan, maka kita akan ada keyakinan terhadap Tuhan untuk berterus untuk menggalakkan kita dalam kehidupan kita, walaupun kita memang menemui banyak kekecewaan dalam kehidupan. Dalam ayat 4, di sana duduklah dia di bawah sebuah pokok arar dan memohon supaya dia mati sahaja. Katanya, cukuplah sekarang, ya Tuhan, cabutlah nyawaku kerana aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia memang tengok dia sudah cukup, fed up. Dia sudah cakap, cukuplah Tuhan, sudah, saya tak mau melayani lagi. Ya, saya mahu kamu cabutlah nyawaku. Kita mesti ingat bahawa satu fasa sebelum ini, iaitu fasa 18, di mana memang Elia dia sudah mendapat kejayaan yang memang gemilang, di mana dia ada satu pertandingan dengan nabi-nabi palsu, beratus-ratus nabi palsu, di mana mereka minta Tuhan mereka sendiri untuk turunkan api untuk membakar korbannya ataupun korban mereka. Dan nabi-nabi palsu ini memang gagal lah. Okay? Mereka berdoa, mereka melukakan diri sendiri, mencederakan diri sendiri, tetapi tiada api. Tapi Elia dia berdoa kepada Allah, dan Allah yang Maha Kuasa menurunkan api untuk membakar
korban yang disediakan. Dan dari situ Elia pun menyuruh Bani Israel untuk menangkap semua nabi palsu ini dan membunuh mereka. Maka dari sini kita boleh nampak bahawa sebenarnya Elia dia sudah mengalami satu kejayaan yang memang menggalakkan atau memberangsangkan. Okey. Tetapi saya rasa dia selepas sudah menemui kejayaan, semua nabi palsu sudah mati, maka dia mesti fikir dalam hati dia, inilah masa di mana Bani Israel akan bertaubat, termasuk Raja Ahab dan Ratu Isabel yang jahat sekali untuk bertaubat, dan Israel akan menjadi rakyat yang taat kepada Tuhan sekali lagi. Tetapi apa yang dia harap dengan apa yang terjadi tidak sama, di mana Isabel suruh orang untuk pesan terhadap Elia bahawa dia akan membunuh Elia dalam masa 24 jam. Maka di sini kita boleh nampak bahawa Elia memang berasa kecewa. Ini kalau kejayaan macam ni masih tidak boleh membawa orang Israel untuk bertaubat, apa lagi yang saya boleh buat? Ya. Maka dari sini kita boleh nampak bahawa semasa seseorang menemui kekecewaan, memang pemikirannya akan tidak rasional, okey, tidak logik. Kamu tengok ayat 14. Jawabnya, aku telah berjuang penuh semangat bagi Tuhan, Allah alam semesta. Kerana orang Israel telah mengabaikan perjanjianmu, meruntuhkan mazbah-mazbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku yang masih tinggal dan mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Kenapa saya cakap pemikirannya tidak rasional atau tidak logik? Kenapa dia lari? Kenapa dia melarikan diri? Kerana dia takut Ratu Isabel nak mengambil nyawanya. Dia takut mati. Tapi di sini semasa dia menemui Tuhan, dia minta Tuhan untuk cabut nyawanya. Takut mati tapi mau mati. Ya, so tak logik. Ya, dan kedua, bukan saja tidak rasional pemikirannya, tetapi dia memang berasa cemas. Kerana dia takut, dia cakap dengan Tuhan, mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Tetapi kalau kita tengok dalam 1 Raja-Raja, pasal 18, di mana dia terjumpa dengan seorang hamba Raja Ahab, namanya Obadjah. Di mana Obadjah cakap dengan dia, tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi oleh suruhan tuanku Ahab untuk mencari tuan. Maksudnya, ini Nabi Elia, dia memang tahu raja memang sudah hantar orang ke setiap negara yang berhampiran untuk mencari Elia. Sebenarnya Elia memang sudah tahunya. Tetapi pada keadaan ini, semasa dia berbuah dengan Tuhan, dia cakap, wah, kamu tengok, mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Semasa kita menemui kekecewaan, semasa kita beremosi kerana kegagalan dalam kehidupan kita, kita memang fokus terlalu membesarkan masalah tersebut, dan kita sudah lupa betapa berkuasa Allah kita. Di mana di sini dia memang sebelum ni dia relax, walaupun Raja Ahab nak tangkap dia relax saja. Tetapi sekarang Ratu Isabel nak membunuh dia sudah panik, dia sudah cemas. Maka di dalam kehidupan kita, semasa kita menemui kegagalan dan kekecewaan, jangan membuat keputusan yang penting. Ya, pernah saya memang pernah dengar lah, okey, saudara dengan saudari bekerjasama dalam pelayanan, dan kerana pendapat yang berlainan, akhirnya bertengkar, bertengkar dan marahlah. Dan salah satu antaranya jumpa dengan pastor, cakap, saya tak nak melayani bersama saudara ini. Kalau dia melayani dalam ministry ini, saya tak mau melayani. Okey? Ini memang satu keputusan yang tidak rasional, yang kerana penuh dengan rasa cemas. Okey? So, kalau kamu rasa kecewa, kalau kamu rasa macam sudah gagal, jangan berputus asa dan give up dahulu. Okey? Dan di sini, macam tadi saya cakap, kita nak tengok bagaimana dalam situasi yang mungkin serupa dengan kita, Nabi Elia, rasa kecewa, nak berputus asa dalam kehidupan. Kita tengok macam mana Tuhan sebagai seorang gembala menggunakan cara yang gentle,
menggunakan cara yang bagus untuk memimpin dombanya, dalam kes ini Nabi Elia, untuk balik ke jalan yang betul. Okey. Yang pertama, Tuhan cakap dengan Elia, bangkit dan makan. Bangkit dan makan. Ayat 5. Kemudian dia berbaring dan tidur di bawah pokok ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menjamahnya dan bersabda kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia memandang sekelilingnya, tampaklah yang berdekatan dengan kepalanya ada sepotong roti bunda terpanggang di atas bara api dan sebuah buyung berisi air. Dia pun makan dan minum, lalu berbaring lagi. Nah, di sini Tuhan bukan hanya fokus pada keperluan roh kita saja. Tuhan bukan hanya minta kita untuk bersungguh-sungguh untuk melayaninya, tetapi Tuhan juga memenuhi keperluan kita secara fizikal, keperluan badan kita. Nah, di sini Tuhan tidak mengutuknya, Tuhan tidak memarahinya. Hanya Tuhan membiarkan dia untuk rehat dan tidur, dan lepas tu memberikan makanan dan minuman kepadanya, supaya keperluan badannya mesti dipenuhi dahulu. Maka di dalam kehidupan mungkin kita menemui banyak kekecewaan. Mungkin perkara yang pertama yang kita perlu buat ialah tidur, rehat dengan mencukupi dahulu, ataupun makan dan minum jangan terlalu banyak tapi mencukupi dahulu, supaya badan kita boleh rehat. Mungkin itu adalah perkara yang pertama yang kita perlu buat, ya. Dan kedua, Tuhan menyuruh dia bangkit dan pergi, ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu menuju gurun Damsyik. Sesampainya di sana, lantiklah Hazael untuk menjadi raja atas Aram. Lantiklah juga Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa anak Safat dari Abel Meholah untuk menjadi nabi untuk menggantikan engkau. Nah, di sini Tuhan sudah memberi dia makanan dengan minuman dan membiarkannya untuk berbaring dan tidur. Tetapi selepas keperluan badan sudah dipenuhi, Tuhan mahu dia balik ke jawatannya, balik ke misinya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di sini Tuhan menjadi sebagai penunjuk arah kepada Elia. Bangkit dan pergi. Pergi ke mana? Pusing balik ke tempat yang kamu melarikan diri. Jangan melarikan diri daripada masalah. Kamu mesti menemui masalah, confront the problem, dan menanganinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin ada di antara kita memang sudah melarikan diri daripada pelayanan, mungkin melarikan diri daripada masalah di dalam kehidupan, keluarga dan pekerjaan. Tetapi mungkin pada musim ini, Tuhan mahu kamu kembali ke jalan tersebut untuk menemui dan menangani masalah tersebut dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Nah, di sini Elia memang sudah nak buang kerja dia lah. Okey, dia memang sudah nak mati. Dia mau mati. Okey. Tapi di sini Tuhan cakap dengan dia, lantik orang ni dan lantik orang tu. Yang ketiga orang ni, dia bukan orang biasa, orang penting. Dua orang ni adalah raja. Okey, untuk melantik menjadi raja, dan seorang lagi untuk menggantikan Elia, untuk meneruskan misi yang Allah memberikan. Maka di sini kamu tengok ayat 16. Lantikkan juga Yehu menjadi raja atas Israel. Siapakah raja atas Israel pada masa tersebut? Sebenarnya ialah Raja Ahab yang jahat. Tapi di sini Tuhan memberi keyakinan dan harapan kepada Elia. Kerana walaupun Ahab dia adalah raja, tetapi melalui pelantikan ini Tuhan mahu menyampaikan mesej kepada Elia bahawa akan ada seorang raja yang dilantikkan oleh Tuhan, seorang raja yang baik untuk menggantikan raja yang jahat ini. Okey, Tuhan ada rancangannya. Maka daripada sini kita boleh tengok misi yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia tu sebenarnya adalah satu berita, satu misi yang memang menggalakkan Elia. Dari sini kita boleh nampak bahawa Allah masih mahu menggunakan Elia walaupun Elia sudah nak berputus asa. Sama juga, mungkin kamu rasa Tuhan tidak boleh gunakan kamu lagi, ya, kerana kamu memang gagal dalam pelayanan, memang tidak menjadi seorang yang bertanggungjawab dalam keluarga, dalam pekerjaan.
Memang banyak kegagalan, tetapi Tuhan mau cakap dengan kamu. Dia masih mahu menggunakan anda. Okey? Maka kita mesti taat kepada Tuhan dan kehendaknya. Dari sini kita boleh nampak bahawa kisah Elia, okey, dia dari story dia, okey, dia pandangan dia cakap, oh, mereka sedang berusaha untuk membunuhku, hanya aku yang masih tinggal. Dia memang fokus pada pergelutan sendiri, memang bersimpati terhadap diri sendiri, self pity. Okey, tapi Tuhan mendedahkan atau memberitahu rancangannya yang memang menggalakkan. Di mana pada ayat 17 dia cakap, nanti sesiapa yang terselamat daripada pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan sesiapa yang terselamat daripada pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Apa maksud di sini? Kerana Elia cakap, mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Maksudnya orang jahat yang sedang menang. Saya sebagai orang yang baik ni, hamba Tuhan, saya kalah. Maksudnya, kalau saya kalah, Allah kalah. Tapi Allah cakap dengan dia, okay, semua orang yang jahat ini yang tidak mau bertaubat ni, okay, saya akan bunuh, okay, melalui pedang Hazael. Kalau bukan Hazael, Yehu. Kalau bukan Yehu, Elisa. Tuhan mau cakap dengan Elia, di mana Tuhan tahu apa yang sedang berlaku dan Tuhan ada rancangannya. Tuhan akan membawa keadilan keadilan di kalangan Bani Israel. Dan 18, namun demikian aku akan membiarkan terselamat 7,000 orang di Israel, iaitu semua orang yang tidak bertekuk lutut kepada Baal atau Baal. Kerana dia cakap, hanya aku yang masih tinggal. Macam kesian kan, saya seorang saja hamba Tuhan yang tinggal. Tapi Tuhan memberi satu jawapan yang memalukan Elia, di mana sebenarnya Tuhan masih ada 7,000 orang di Israel yang taat kepada Tuhan. Kadang-kadang di kehidupan kita, kita rasa kita keseorangan, alone. Kita menemui cabaran dan kegagalan. Walaupun kita nak taat kepada Tuhan, walaupun kita melayani Tuhan, tapi orang tak peduli. People don't care. Tetapi di sini Tuhan pun mahu mengingatkan kita bahawa kita bukan keseorangan. Memang ada banyak saudara-saudari pada musim ini masih taat kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan mungkin di antara saudara-saudari di kalangan kita masih berdoa untuk kamu. Maka kita mesti percaya bahawa Tuhan dalam rancangan baiknya, Dia sudah menyediakan saudara-saudari kita untuk menyokong kita dalam pelayanan kita dan berdoa untuk kita. Maka jangan rasa kamu keseorangan. Memang kita dalam sebuah komuniti yang mesti saling menyokong antara satu sama lain. Ya. Mungkin juga di antara kamu yang tanya, yalah, Elia dia hamba Tuhan, dia Nabi Tuhan. Memang Tuhan akan menggunakan dia. Mesti Tuhan akan memberi panduan yang seterusnya bagaimana nak buat keputusan. Tapi kita kan orang biasa. Saya tak tahulah Tuhan ada rancangan untuk saya atau tidak. Saya tak pernah dengar daripada Tuhan. Tapi Elia dalam kisah ini, sebenarnya kamu boleh tengok dia punya pattern. Tuhan sebenarnya muncul semasa Elia berseorangan. Okay, when he is alone. Contohnya di ayat 9. Di sana dia masuk ke dalam sebuah gua, lalu bermalam di situ. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Apakah yang kau kerjakan di sini, wahai Elia? Semasa dia sudah melarikan diri daripada bunyi-bunyi orang ramai dan berseorang di dalam gua, maka disitulah Tuhan muncul dan berjumpa dengan Elia. Dan 12, ayat 12. Sesudah gempa itu ada api, tetapi Tuhan juga ada di dalam api itu. Sesudah api itu ada suara yang lembut. Apabila Elia mendengar suara itu, diselubunginya mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di pintu gua itu. Tiba-tiba terdengarlah suara menyapanya demikian, apa yang kau kerjakan di sini, wahai Elia? Nah, Elia sudah biasa dengan mukjizat yang hebat. Dan dia sudah biasa melalui mukjizat ini, dia tahu Tuhan mengiringinya. Ya, dia doa kepada Tuhan, Tuhan hantar turunkan api untuk membakar korban. Dan semasa dia cakap, oh, hujan sudah datang selepas 3 tahun kemarau,
hujan turun. Maka dia sudah biasa dengan mukjizat-mukjizat yang begitu hebat. Tapi di sini Tuhan tidak ada di api, tidak ada di dalam gempa. Tetapi Tuhan muncul melalui suara yang lembut. Tuhan mahu cakap dengan Elia ataupun mahu mengingatkan dia bahawa ya, Tuhan juga muncul melalui mukjizat yang hebat. Tetapi dalam kehidupan yang biasa, melalui suara yang lembut, Tuhan juga masih mengiringinya. Maka dalam kehidupan kita, kalau kita sentiasa ada banyak bunyi orang ramai, YouTube, Facebook, kita tak dapat mendengar suara Tuhan. Saya bukan cakap mesti dengar suara macam orang manusia bercakap suara, bukan. Tetapi kalau kita tidak lari ke dalam gua kita untuk berseorangan dengan Tuhan, kita tidak dapat menerima hikmat dan panduan daripada Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Dalam masa sekarang, MCO, banyak orang tidak keluar daripada rumah. Okay? Kalau bolehlah, tidak keluar daripada rumah. Dan mungkin kita ada lebih banyak masa lapang di dalam rumah. Tetapi kita mungkin gunakan masa yang berlebihan ini untuk masuk ke dalam Facebook, masuk ke dalam YouTube dan bazirkan masa untuk mengikuti ataupun tengok program-program yang berlainan. Tetapi saya nak galakkan semua orang di sini, mungkin setiap hari daripada tahun ini, bolehkah kita meluangkan 15 minit setiap hari untuk masuk ke dalam gua kita untuk berseorangan dengan Tuhan. Dan Tuhan mesti akan memberi hikmat kepada kita dalam musim ini, kehidupan kita, untuk memimpin kita menemui dan menangani cabaran-cabaran di dalam kehidupan kita. Ya? Maka untuk tahun ini, tema gereja kita adalah bangkit dan pergi. Dan daripada khotbah ini kita tahu, Tuhan bukan seorang yang tidak mengasihi kita. Semasa kita penat, semasa kita lapar, semasa kita sudah mau give up, dia akan minta kita, menyuruh kita untuk bangkit dan makan dan juga baring supaya kita boleh mendapat tenaga semula lagi. Tetapi sudah mendapat tenaga dan keperluan fizikal kita sudah dipenuhi, kita mesti bangkit dan pergi untuk mengikuti misi yang Tuhan memberikan kepada kita. Nah, untuk perkataan pergi, kita ingat amanat agung, di mana kita mesti pergi untuk menyebarkan berita baik kepada orang-orang yang masih belum menjadi orang Kristian. Mungkin pada musim ini juga ada kawan-kawan di antara ataupun jemaah-jemaah di kalangan kita yang sudah lama tidak menghadiri kebaktian kerana sebelum ni YouTube, ya. Kalau kamu tidak hadir, orang pun tak tahu. Mungkin ada juga di antara kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Dan ada juga di antara kita sudah lama tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka untuk musim ini, bolehkah kita bangkit dan pergi? Dan mungkin pergi itu bukan pergi rumah dia. Pergi mungkin ialah memanggil mereka melalui telefon untuk care for them, ya, untuk menunjukkan kasih kepada mereka supaya mereka tahu Tuhan tidak melupai mereka, supaya mereka tahu jemaah-jemaah di dalam gereja masih mengingati mereka. Itu akan jadi satu galakan yang besar untuk mereka. Dan juga kita mesti juga tengok di kalangan kita, mungkin ada kawan-kawan kita yang masih belum menjadi orang Kristian. Ini adalah musim di mana kita mesti bangkit dan pergi untuk menyebarkan kesaksian dan berita baik yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya, saya harap untuk tahun ini bukan satu tahun yang kita masih nak tunggu itu COVID-19 untuk hilang, ya, untuk diselesaikan atau diubati. Tapi semasa kita tunggu vaksin atau tunggu kerajaan untuk mencadangkan cara penyelesaian, kita tak mau tunggu. Kita teruskan misi kita yang paling penting, iaitu amanat agung. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami memang bersyukur kerana Engkau adalah seorang gembala yang mengasihi kami. Daripada kisah Elia, kami nampak bagaimana Tuhan sebagai gembala membawa domba kamu balik ke jalan yang betul. Tuhan tidak pernah berputus asa terhadap kami.
Maka beri kami kekuatan, keberanian dan ketaatan terhadap Tuhan dan kehendak Tuhan pada tahun ini untuk mengikuti Tuhan dalam menunaikan ataupun mematuhi amanat agung untuk membawa lebih banyak orang untuk masuk ke dalam komuniti Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.